Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini Current Sphere MY. Parti Impian Sabah PIS bertekad untuk mentransformasikan lanskap politik negeri dengan menekankan keikhlasan dan idea-idea baru sebagai strategi utama menjelang pilihan raya negeri yang akan datang. Presidennya Michael Alok menegaskan visi parti untuk meninggalkan amalan politik tradisional dan memberi tumpuan kepada keperluan semua rakyat Sabah. Dalam majlis rumah terbuka Tahun Baru Cina parti itu baru-baru ini, Michael Alok menekankan beberapa faktor yang membezakan PIS daripada entiti politik lain. Yang pertama, PIS tidak akan menampilkan mana-mana pemimpin kitar semula setelah mendengar rungutan mengenai parti baharu dengan pemimpin dan ahli yang sama. Yang kedua, mereka membawa budaya baharu ke dalam lanskap politik Sabah dengan memutuskan amalan seperti kronisme dan rasuah. Dan yang ketiga, mereka merancang untuk mendedahkan manifesto menjelang Mac nanti yang akan penuh dengan ide-ide segar dan bukannya menyalin manifesto parti lain. Presiden PIS Michael Alok berkata, perkara terakhir ialah adakah parti benar-benar ikhlas berjuang untuk rakyat atau hanya mencari keuntungan untuk diri sendiri. Parti-parti lain mempunyai lebih banyak kuasa, pengaruh dan wang, tetapi model Parti Impian Sabah hanyalah keikhlasan untuk berjuang untuk rakyat Sabah. Jika itu benar-benar yang rakyat mahukan, maka saya fikir hanya ada satu parti yang boleh memberikan itu. Dan kami ingin memberitahu dunia bahwa kami tidak melindungi hanya satu kaum atau etnik, tetapi semua rakyat di Sabah. Michael menambah bahwa mereka masih berhasrat untuk bertanding di semua 73 kerusi negeri dan telah memulakan persiapan awal pada Januari. Walaupun masih terdapat beberapa perkara yang perlu diselesaikan dalam tempo 2 bulan yang akan datang nanti. Beliau menekankan pelbagai perkara untuk difokuskan selepas kerja-kerja pilihan raya mereka di beberapa daerah seperti keutamaan kepada semua kumpulan etnik untuk merapatkan jurang ekonomi di negeri ini. Sebagai contoh, berdasarkan pemerhatian kami mendapati komuniti Murut agak terpinggir berbanding kumpulan etnik yang lain. Dalam parti ini kami tidak meminggirkan mana-mana etnik, sebaliknya memberi mereka perhatian khusus untuk setara dengan yang lain. Kami ingin merapatkan jurang ekonomi dan memastikan semua orang mendapat manfaat secara sama rata, katanya. Satu lagi kitaran di Sabah yang ingin dipecahkan oleh parti ini ialah kronisme. Beliau mendakwa sesetengah wakil rakyat hanya membantu penyokong setia mereka dan mengasingkan mereka yang tidak. Michael berkata beliau menerima aduan daripada rakyat semasa banjir baru-baru ini yang mendakwa bahwa mereka dikecualikan daripada bantuan bencana kerana mereka bukan penyokong pemimpin kawasan mereka, manakala mereka yang menyokong menerima bantuan walaupun mereka semua dari kampung yang sama. Sebagai yang berhormat, Anda adalah YB untuk semua rakyat, bukan hanya untuk penyokong parti Anda. Anda sepatutnya membantu mereka yang memerlukan, tanpa mengira sama ada mereka mengundi ataupun tidak. Itulah sebabnya saya ingin mengubah budaya politik ini di Sabah. Mengapakah perkara ini berlaku? Ini kerana orang-orang ini masih berpolitik selepas pilihan raya. Jadi saya telah memberitahu semua calon parti impian Sabah bahwa jika mereka menang, tiada lagi berpolitik selepas pilihan raya. Fokus kepada berkhidmat kepada rakyat, katanya lagi. Beliau juga menyoroti keadaan jalan raya di negeri ini dengan merujuk kepada insiden baru-baru ini di mana seorang penunggang motosikal terbunuh selepas melanggar lubang berhampiran Jejambat Lido. Presiden parti itu mendakwa bahwa banyak lubang di Sabah kekal atau jalan yang baru diturap rosak semula tidak lama selepas itu disebabkan oleh rasuah dan pembaikan yang tidak serius. Biasanya kontraktor dipersalahkan untuk ini, dan apabila saya bertanya kepada mereka,
Mereka memberitahu saya bahwa mereka tidak dapat mengejar jumlah lubang yang banyak yang perlu diperbaiki. Dan sebenarnya kebanyakan mereka memberitahu saya bahwa jika mereka dibayar jumlah yang betul, mereka boleh menjamin bahwa lubang yang diperbaiki boleh bertahan sehingga 2 tahun. Tetapi masalahnya ialah Anda memberi kacang, Anda mendapat monyet. Jadi kontraktor sangat marah. Mereka mentertawakan laporan oleh seorang menteri yang menyalahkan lubang pada lori berat. Itulah sebabnya Parti Impian Sabah berjanji untuk mendorong kerja-kerja pembaikan jalan yang lebih berkualiti tinggi di negeri ini jika diberi mandat. Katanya lagi, satu lagi rancangan yang ingin dibawa oleh parti ini ke Sabah ialah menangani isu banjir di kawasan pedalaman negeri. Kerana Michel menunjukkan bahwa banyak rumah ini, termasuklah Rumah Sabah Maju Jaya (SMJ) dan Projek Perumahan Rakyat (PPR), dibina berhampiran sungai dan terdedah kepada kerosakan akibat hakisan sekeliling yang akan datang. Beliau berkata dalam lawatan mereka ke beberapa kampung di sini, mereka telah mencadangkan rancangan untuk mewartakan penempatan kampung di tanah yang lebih tinggi untuk penduduk kampung di kawasan rendah berpindah ke kawasan yang telah diwartakan tersebut, dan ini telah menerima sambutan yang menggalakkan daripada penduduk luar bandar. Tambahnya lagi, jadi jika rakyat mahukan perubahan yang kami bicarakan, maka sokonglah Parti Impian Sabah. Turut hadir ialah Ketua Bagian PIS Kepayan, Michel Chin. Namun beberapa persoalan mulai timbul. Adakah PIS benar-benar mampu menunaikan janji mereka? Dalam lanskap politik yang sering kali dipenuhi dengan janji-janji manis, adakah PIS akan menjadi pengecualian atau sekadar mengulangi skrip yang sering dimainkan oleh parti baru? Sejarah telah menunjukkan bahwa banyak parti baru di Sabah muncul dengan slogan perubahan, tetapi akhirnya menghadapi cabaran besar untuk mengekalkan momentum dan kepercayaan rakyat. Mampukah PIS bertahan dalam persaingan politik Sabah yang sengit? Sabah mempunyai lanskap politik yang kompleks dengan pelbagai parti tempatan dan nasional bersaing untuk pengaruh. Dengan kehadiran Gabungan Rakyat Sabah GRS, Warisan, PHBN, dan Perikatan Nasional, mampukah PIS benar-benar menonjol atau hanya akan menjadi parti kecil yang hilang dalam gelombang politik yang lebih besar? Keikhlasan dan realiti politik. Bolehkah PIS mengelakkan politik kronisme? Michel Alok menekankan keikhlasan sebagai tunjang utama perjuangan PIS, tetapi dalam realiti politik Sabah, bagaimana parti ini akan memastikan bahwa ia tidak terjebak dalam kitaran kronisme dan kepentingan politik pribadi seperti yang berlaku kepada banyak parti sebelum ini. Strategi bertanding di semua 73 kerusi juga menimbulkan persoalan. Tindakan ini adakah tindakan yang berani ataupun strategi bunuh diri? Bertanding di semua kerusi adalah satu langkah yang sangat berani, tetapi adakah PIS mempunyai jentera dan sumber mencukupi untuk bersaing dengan parti-parti besar yang lebih kukuh dan berpengaruh? Apakah pendapat Anda? Adakah rakyat Sabah akan memberikan peluang kepada PIS, Parti Impian Sabah, atau mereka lebih cenderung kepada parti yang sudah berpengalaman? Kongsikan pendapat Anda, ulaskan pendapat Anda dan pandangan Anda di ruangan komen di bawah, dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe kepada channel ini, Current Sphere MY. Sekian sahaja untuk video kali ini, terima kasih semua.